Employee Assistance Program. Saya Ahmad Syami bin Azhar selaku moderator program pada petang ini. Pertama sekali saya akan memperkenalkan dua panel jemputan pada petang ini yang akan membicarakan lebih lanjut tentang apa itu Employee Assistance Program. Yang pertama ialah saudara Muhammad Syarul Izzat dan yang kedua ialah saudara Muhammad Ashrik. Okay, next saya akan beri kepada saudara Syahrul Izzat untuk memberi sedikit pembuka kata tentang apa itu Employee Assistance Program. Okay, terima kasih kepada moderator kita. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syahrul Izzat bin Muhammad Saad. So mungkin ramai yang tak tahu apa itu Employee Assistance Program ataupun singkatannya ialah EAP. So Employee Assistance Program ialah program intervensi berasaskan kerja yang direka untuk membantu pekerja menyelesaikan masalah peribadi yang mungkin menjejaskan prestasi pekerja. EAP secara tradisinya telah membantu pekerja dengan isu seperti penyalahgunaan dadah dan ataupun alkohol. Namun pada hari ini ianya merangkumi pelbagai isu seperti penjagaan kanak-kanak atau warga emas, cabaran perhubungan, masalah kewangan atau undang-undang, hal kesihatan dan peristiwa traumatik seperti keganasan di tempat kerja. Program ini tidak memerlukan banyak kos kerana selain daripada ia boleh dibuat secara bersemuka, ianya juga boleh dibuat melalui telefon, kaunseling berasaskan video, sembang dalam talian dan sebagainya lah. So objektif Employee Assistance Program ni adalah yang pertama, meningkatkan keberkesanan organisasi atau kumpulan, terutamanya semasa tempoh perubahan dan pembangunan. So objektif yang kedua ialah meningkatkan kepuasan kerja dan produktiviti individu. Ketiga memberi nasihat dan membantu dengan meningkatkan hubungan interpersonal kumpulan dan proses kerja kumpulan. Yang keempat ialah memupuk hubungan industri yang positif, dan objektif yang terakhir ialah memberi nasihat pakar tentang pengurusan tekanan, mengenal pasti sumber tekanan serta kaedah pencegahan dan pengurusan peribadi dan organisasi. Setakat ni itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Okey, terima kasih saudara Muhammad Syarul Izzat atas pengenalan tentang Employee Assistance Program itu. Okay, untuk pengetahuan anda, Employee Assistance Program ini ada juga prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk laksanakan program tersebut. Okay, untuk pengetahuan lebih lanjut, saya serahkan kepada saudara Muhammad Ashrik. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan teruskan dengan pelaksanaan program EAP. Ada beberapa langkah untuk kita melaksanakan program EAP ni. Saya akan beritahu sedikit tentangnya. Yang pertama, untuk melaksanakan program ini, majikan perlu untuk ambil tahu apa yang dihadapi oleh pekerja-pekerja dalam sebuah syarikat, apa yang mereka hadapi sepanjang mereka di dalam syarikat tersebut. Tuliskan semua aduan-aduan, komplain-komplain yang telah diadukan, dan mengambil tahu apakah aduan yang paling kerap sekali yang diadukan oleh pekerja. Yang kedua adalah untuk menetapkan matlamat. Contohnya, majikan perlu menetapkan sebuah matlamat jika untuk mengambil EAP ini. Contohnya untuk mengurangkan stres, untuk mengurangkan mengimbangi work-life balance dan sebagainya. Yang ketiga, setelah menetapkan matlamat, majikan perlu menetapkan pula bajet untuk mengambil program EAP ini. Yang seterusnya, selepas itu majikan perlu membuat kaji selidik tentang EAP yang bagus supaya sebelum diterapkan di dalam syarikat tersebut. Selepas itu, majikan perlu membuat pilihan. Selepas itu boleh untuk diwawarkan kepada pekerja-pekerja di dalam syarikat.
Selepas itu majikan boleh untuk melancarkan program di dalam syarikat tersebut dan boleh membuat pengukuran lah proses tersebut, adakah ianya berkesan, adakah ianya digunakan oleh pekerja dan macam-macam lagi. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih saudara Muhammad Ashrik atas isi-isi yang diberikan. Okey, untuk employee assistance program ini juga ianya mempunyai advantage dan disadvantage-nya yang tersendiri. Okey, untuk pengetahuan lebih lanjut kita tengok dulu VT ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan bin Adrus. Di sini saya akan ceritakan apa kelebihan untuk EAP ini. Kelebihan untuk program Employee Assistance Program. Ia ada 4 kelebihan, iaitu meningkatkan produktiviti kerja, meningkatkan persekitaran kerja yang positif, mengurangkan budaya absenteeism dan juga tingkatkan pengekalan kerja. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Kelebihan yang pertama, masalah peribadi atau kerja yang menjadi punca gangguan dalam sesuatu pekerjaan. Mereka menjadi kurang bermotivasi dan kreatif di tempat kerja, menyebabkan hilang aliran kerja. Untuk meningkatkan produktiviti kerja, syarikat boleh mengaplikasikan atau memilih untuk EAP. Program sebegini membantu pekerja menangani kesulitan dalam menghadapi cabaran di rumah, tempat kerja dan juga bahagian keuangan. Ia juga dapat membantu untuk membuatkan seseorang pekerja untuk jadi lebih fokus. Kelebihan yang kedua adalah persekitaran kerja yang lebih positif. Persekitaran kerja yang tertekan bukanlah persekitaran yang sihat. Persekitaran yang tidak sihat mendorong pekerja untuk meninggalkan sesuatu pekerjaan. Jika seorang pekerja bekerja dalam persekitaran yang positif, ia dapat mendorong kepada lebih fokus yang baik, kualiti kerja yang lebih efisien. Pelaksanaan EAP ini merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada produktiviti seseorang pekerja. Program ini membantu pekerja yang bermasalah dengan memberikan sokongan dengan isu-isu yang mereka hadapi. Ini mengakibatkan perubahan kepada mood mereka dan mengurangkan tahap tekanan, sekaligus memberikan kesan positif terhadap diri mereka. Kelebihan seterusnya adalah mengurangkan budaya absenteeism. Kesejahteraan pekerja haruslah menjadi tumpuan utama organisasi. Jika sesebuah organisasi mengambil ringan perkara ini, pekerja akan merasa kurang dihargai dan mencari alasan untuk tidak hadir ke tempat kerja. Dan jika situasi ini berlaku, sesebuah syarikat ataupun organisasi itu akan menghadapi masalah pada masa yang akan datang. Oleh itu, mengurangkan budaya absenteeism ini berlaku. Sesebuah organisasi boleh melaksanakan EAP di mana pekerja boleh berkongsi masalah yang mereka hadapi. Ini dapat membantu pekerja menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, dapat meningkatkan produktiviti kerja mereka. Justru itu, kebaikan dan kesejahteraan setiap pekerja haruslah dijaga oleh setiap majikan dan juga organisasi. Seterusnya, kelebihan yang terakhir adalah tingkatkan pengekalan pekerja. Pada pandemik COVID-19 telah mengubah cara pekerja melihat tempat kerja mereka. Ia tidak cukup dengan menawarkan waktu kerja 9 pagi hingga ke 5 petang dan wang pampasan kerja sahaja. Malah, pekerja akan terus mencari tempat kerja yang lebih sihat serta mengambil berat tentang kesihatan mental dan fizikal mereka. Melaksanakan EAP dapat membina kesetiaan pekerja untuk kekal dalam sesebuah organisasi. Selain itu, EAP juga boleh mengurangkan pengambilan pekerja dan mengurangkan kos untuk menyediakan latihan bagi pekerja baru. Ia
ia bukanlah sahaja menjimatkan kos, malah dapat mengekalkan organisasi yang sedia ada untuk jangka masa yang lama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad bin Jawadi, B0820104006. Saya akan menceritakan tentang kedudukan Employee Assistance Program atau nama singkatannya EAP. So, kedudukan yang pertama adalah kos yang tinggi. Kos yang dikaitkan tidak percuma dan tidak perlu mengeluarkan duit sendiri. Setengah majikan pekerja perlu mengeluarkan wang ringgit sendiri untuk menggunakan khidmat EAP tersebut. Jadi, sukar untuk dapat sokongan penuh daripada para pekerja kerana kos yang sangat tinggi ataupun yang boleh mencecah ribuan ringgit. Setengah majikan juga menggunakan wang pekerja untuk kebaikan ataupun faedah diri sendiri. Yang kedua, perkhidmatan tidak khusus. EAP merupakan perkhidmatan yang sangat meluas. Setengah EAP mengambil mudah isu masalah pekerja, sedangkan pekerja memerlukan perhatian yang penuh. Jikalau pekerja mengalami masalah, berkemungkinan mereka punya performance kerja boleh merudum ataupun drop yang boleh menyebabkan kerugian kepada sektor pekerjaan tersebutlah. Perkhidmatan yang terlampau luas sehingga para pekerja menimbulkan kekeliruan. Pekerja perlulah mencari pakar yang boleh mengendalikan, seperti contoh mengendalikan kes macam kemurungan, depresi, wang ringgit dan sebagainya. Mereka perlu mencari pakar-pakar yang mengendalikan isu ataupun kes tersebut. Dan keburukan yang tiga adalah sistem capaian yang rumit. Pertama sekali, pekerja perlu mengakses EAP dan mereka biasanya perlu melalui HR. So apabila melalui HR ataupun orang yang ketiga, berkemungkinan besar aib mereka boleh tersebar. So jadi orang akan tahu apa masalah pekerja tersebut, kemurungan, depres dan sebagainya. Seterusnya, juga dapat usahakan pekerja untuk menggunakan perkhidmatan EAP dan tidak mustahil pekerja give up dan tak mahu menggunakan khidmat EAP yang ditawarkan kerana nak akses susah dan banyak perkara yang perlu dilakukan. Kami juga ada menjemput dua pekerja yang mempunyai masalah dalam pekerjaan mereka. Okey, yang pertama saya perkenalkan saudara Muhammad Aziz Irfan dan juga saudara Ahmad Mubin. Yang mereka dua pekerja yang bermasalah. Bukan bermasalah tapi mempunyai masalah dalam pekerjaan mereka. Okey, boleh saudara berdua ceritakan sikit, share sikit apa masalah yang dihadapi di dalam tempat kerja itu. Okey, terima kasih kepada Ahmad Syami selaku pengurus program ini. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar yang dihormati. Saya ada beberapa masalah yang berlaku di tempat kerja saya. Saya bekerja sebagai software engineer IT. Punca tekanan yang saya hadapi adalah beban tugas yang banyak yang diberikan. Kadang saya perlu menyelesaikan masalah kerja orang lain. Jadi apabila kena menyelesaikan masalah orang lain, jadi saya akan bekerja waktu yang lebih lama. Ini mengundang stres dan mental health saya. Itulah masalah saya hadapi setakat ini dekat tempat kerja. Okay, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih atas perkongsian saudara Muhammad Azriq. Kita serahkan kepada panel jemputan kita, orang yang lebih pakar untuk menjawab soalan-soalan ini. Saya serahkan kepada saudara Syahrul Izzat. Okay, terima kasih ya moderator. So untuk masalah yang dihadapi oleh Encik Azriq Irfan ni, saya berpendapat bahawa Encik perlu manage jadual Encik lah. Macam kerja yang lebih penting Encik buat dulu. So kerja yang due dia dah dekat, bos minta dekat tu Encik kena settlekan dulu. So settlekan mana-mana yang penting dulu. So lepas tu baru boleh settlekan kerja lain lah. So untuk masalah yang Encik lagi satu tu apa dia tadi, menyelesaikan masalah kerja orang lain. So itu bagi saya Encik kena berani kata tidak lah untuk menolak. Sedangkan Encik ada kerja lain, kerja Encik sendiri kan. So Encik kena beranilah katakan tidak, kata Encik busy ke, banyak kerja ke, nak kena buat. So
So mungkin cadangan saya boleh Encik refer HR kot, mengadu pada HR kenapa Encik mana tahu Encik rasa dibuli ke macam mana kan. So mungkin HR boleh ambil tindakan yang sepatutnya kepada pekerja tersebut. So untuk Encik kata Encik kerja lebih masa kan. So Encik kena ingat satu je. Hidup ni bukan setakat kerja saja. So Encik ada family time, ada mamak time, ada masa dengan kawan-kawan tengok bola. Sekarang kan zaman World Cup kan. So Encik kena pertimbangkan benda tu, tak boleh fokus kat kerja saja. So Encik kena life balance orang cakap. Ada luar kerja dengan dalam kerja. So saya harap sikit sebanyak membantulah Encik membuka mata untuk menyelesaikan masalah Encik ni. Okay, terima kasih saudara Muhammad Syahrizat atas jawapan yang diberikan. Terima kasih Pak Syarul. Harap Encik Azri Ifan dapat ambil serba sedikit daripada jawapan Syarul Izzat tersebut. InsyaAllah Okay, saya kita teruskan kepada pekerja yang kedua, Encik Ahmad Mubin, saudara Ahmad Mubin, untuk sharekan sikit tentang masalah yang dihadapi. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad Mubin, senior engineer di company Electrical. Okay, masalah pertama yang saya hadapi adalah dulu saya bukan macam ni. Sekarang setiap kali saya datang bekerja, masalah yang saya sering hadapi adalah badan saya selalu lesu-lesu, mood saya down. Lepas tu saya sebagai seorang leader, saya sering marah anak buah saya. Jadi benda tu sepatutnya kita perlu elakkan. Jadi macam mana pada pendapat panel untuk mengurangkan masalah itu? Yang pertama adalah, yang paling penting adalah yang seperti emosi. Supaya kita punya anak buah untuk sukalah bekerja dengan kita. Saya minta kepada panel untuk menerangkan, menyelesaikan masalah kepada saya. Okay, baik. Terima kasih Encik Ahmad Mubin. Okay, di dalam program EAP ini terdapat kaunselor yang bertauliah yang akan membantu Encik dalam Encik menghadapi masalah Encik. Kita memberi kaunseling yang bagus supaya Encik dapat berubah ke arah lebih baik. Pada pandangan saya pula, Encik selalu tidak semangat bekerja dan selalu marah-marah. Okay, bagi saya tidak semangat tu Encik merasa lesu. So pada pandangan saya Encik perlukan rehat. Mungkin Encik tak cukup rehat, Encik perlukan rehat yang cukup, tidur yang cukup. Dan juga Encik boleh melakukan senaman lebih sikit, dan pergi gym ataupun berjogging dan sebagainya. Untuk Encik selalu marah-marah, Encik boleh pergi ke mencari kaunselor dalam program EAP ni dan mendapatkan kaunseling yang bagus. Mungkin dari situ Encik boleh berubah ke arah lebih baik, insyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ashrik. Okay, kita sudah sampai ke penghujung program untuk program ini. Jadi dengan itu kita dapat bahawa employee and system program ini penting untuk semua pekerja yang mempunyai masalah dalam pekerjaan mereka. Mereka wajib berjumpa dengan kaunseling yang pakar lagi dalam hal-hal ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi dengan itu kita dapat bahawa employee assistance program ini benda yang wajib lah untuk kita ada dalam setiap organisasi tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.